Assalamualaikum Tuan Tarmizi. Tuan Riz dah masuk dah. Okey, sementara tu saya sementara tunggu yang lain masuk, saya on dulu dekat Facebook. On dulu dekat Facebook. Topik ke-8. Modal pelaburan, modal belajar, ilmu, masa dan tenaga. Ilmu, masa dan tenaga. Ilmu, masa dan tenaga. Okey. Okey. So jemput dulu semua adik-adik grup. Saya tunggu Facebook on dulu. Baru kita start. Actually saya memang plan nak start pukul 9.40 tapi sebab isyak awal sekarang so habis awal jadi boleh kita start awal sikit. Okay, Facebook dah on. Okay. Sementara tunggu rakan-rakan dekat Facebook on. Saya share dulu link. Lambat pula dia punya loading. Okay. Copy link. Copy link. Jemput semua live di FB page saya. Okay. So saya bagi juga link untuk Facebook untuk siapa-siapa yang nak join dekat Facebook. Cuma untuk Facebook dia ada delay sikit 20 saat berbanding dengan kalau tuan-puan on dekat Zoom lah, especially untuk ahli-ahli group. Okay, so dekat Zoom kita dah ada Tuan Firdaus, iPhone, Riz dan Tarmizi iPhone. iPhone. Saya pakai Xiaomi je. Xiaomi yang apa Note 9 tu. Model setahun lepas. Okay, so dekat Facebook pun dah agak ramai so kita start lah lagipun dah actually saya memang plan nak start 9.40 tapi sebab solat isyak habis awal so dapat balik awal sikit lah. Okay, saya start awal tapi untuk masuk topik tu kita tunggu mungkin dalam 9.40 ke macam tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sekali saya nak ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua ahli-ahli grup dan rakan-rakan dekat Facebook kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk sama-sama kita berdiskusi lah. Tajuk pada malam ni dia bukanlah tajuk yang heavy, dia adalah tajuk yang agak ringan dan saya punya insya-Allah saya akan kupas pun tak adalah terlampau heavy sangat. Cumanya tajuk ni agak penting sebab ramai orang yang bertanya kan, ramai orang bertanya saya sebelum biasanya kalau dia orang nak buka macam rakan-rakan semua yang lain ada dekat luar sana nak buka akaun CDS saham, soalan yang selalu ditanya adalah berapa sepatutnya modal yang kita kena ada untuk melabur saham. Dia soalan tu sebenarnya simple je. Berapa modal kan? Biasa orang tanya saya lah. Dok, berapa modal? Tapi nak jawab tu berapa modal tu dia perlukan dia punya perlukan step by step tu untuk jawab. Saya tak boleh nak cakap seketul 5,000 tak boleh. Sebab jawapan dia agak complicated untuk kita nak jawab soalan berapa modal. Okay. So sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak ucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63 dengan tema Malaysia Prihatin. So di bawah kerajaan baru kan, Pakatan Nasional, tema kemerdekaan pada tahun ini adalah Malaysia Prihatin dan
sempena tema Malaysia Prihatin ni, saya nak tanamkan lagi sifat keprihatinan kita lah kan terhadap segala-galanya lah. Macam kita lebih perhatian lah kepada, pertama sekali kena prihatin terhadap diri kita sendirilah kan. So dari satu sudut nanti saya akan kupas dalam tajuk kita macam mana cara kita nak jaga, nak prihatin terhadap diri kita sendiri sebelum kita prihatin terhadap ahli keluarga kita, ibu bapa, anak-anak kan, isteri, rakan-rakan, saudara mara kan, jiran tetangga dan lain-lain. Okey. So sebelum saya masuk topik pada malam ni, saya nak ucapkan selamat datang semua kepada ahli-ahli grup dan rakan-rakan di Facebook. Tajuk malam ni adalah topik yang ke-8 daripada topik-topik yang saya dah susun dalam siri diskusi ilmu saham. Mungkin saya kena buka sikit PowerPoint untuk bagi tuan-puan tengok dulu. So, sebenarnya saya berceloteh ni sebenarnya nak isi masa gap tu sementara nak tunggu 9.40. Okey. 9.40 nanti insya-Allah kita start betul-betul. Nak bagi ramai dulu baru kita start. Okay, so saya tunjuk dulu topik-topik yang insya-Allah nanti kalau sempat lah kan, kalau dipanjangkan umur, diluangkan masa, kita akan discuss tajuk-tajuk ni. So yang pertama kita dah discuss berkenaan dengan topik saham dunia, saham akhirat. InsyaAllah lah kalau tuan-puan yang dah tengok daripada topik yang pertama tu, mungkin dah nampak sikit lah kenapa kita nak belajar kedua-dua sekali kan. Sebab ramai orang sebut istilah saham kan, saham akhirat, saham akhirat. Tapi dia tak tahu kenapa orang gunakan perkataan saham akhirat. Boleh je kita gunakan terus pahala kan. Pahala lebih lagi straight to the point. Tapi orang cakap saham akhirat. Sebenarnya istilah saham tu sebenarnya dia bukanlah merujuk kepada perkataan saham tu sendiri. Tapi dia merujuk kepada potensi yang ada dalam pasaran saham. Macam mana nak faham potensi yang ada dalam pasaran saham? Tuan-puan kena terlibat sekali dalam pasaran saham. Baru kita nampak apa potensi yang ada dalam pasaran saham kan. Macam kalau siapa-siapa yang dah trade, yang dah pernah jual beli saham kan, kadang-kadang dalam sehari kita boleh dapat sampai 10%, 20%. Dalam sebulan boleh dapat sampai 50%, 100%. Itu dari segi ROI lah. Tapi dia tak boleh lah nak dibandingkan dengan saham akhirat. Saham akhirat Allah bagi lebih lagi lah, sampai kalau sedekah, katakan kita sedekah RM1 je, Allah akan gandakan 700 kali ganda. 700 kali ganda tu lebih daripada 700% lah kan. So kita pergi tajuk yang kedua, syarikat public listed, saham-saham patuh syariah. Dan saya dah go through, nak cakap detail sangat pun tak juga. Tapi at least kalau tuan-puan tengok balik tajuk tu, kita dah dapat tengok kenapakah saham-saham tersebut disenaraikan dalam senarai patuh syariah dan kenapa tak patuh syariah kan. So topik yang keempat, bagaimana untuk bermula, 3 misteri risiko di dalam pelaburan saham. Risiko terbesar dalam pelaburan saham secara summary-nya adalah kita kehilangan modal lah, itu je. Okay. That's why modal tu penting. Dan pada malam ini kita nak discuss berkenaan dengan modal pula. Benda yang paling penting dalam pelaburan saham. And then kita dah discuss berkenaan dengan jenis dan perbandingan pelaburan yang ada dekat pasaran. Okay. Oh, saya lupa nak tanya. Suara okey tak? Boleh dengar tak? Ahli-ahli grup boleh komen sikit tak? Suara okey tak? Rakan-rakan dekat Facebook boleh komen sikit tak? Suara boleh dengar tak? Kalau boleh dengar boleh komen sikit. Jelas ke apa ke? At least saya tahulah. Tak adalah saya cakap seseorang kan. Okey. Bagus. Tuan Trimizi cakap okey, jelas. Okey. Kalau okey kita boleh teruskan. Okey. Lebih 2 minit. Okey. So, untuk meneruskan topik pada malam ni, tajuk kita adalah modal pelaburan, modal belajar, ilmu, masa dan tenaga. So, saya boleh letakkan macam ni je. Secara mudahnya, kita buat satu PowerPoint. Dia di bawah satu topik yang besar iaitu modal. Okey. Ni. Okey, dekat Facebook pun rakan-rakan boleh cakap suara jelas, okey, audio jelas, alhamdulillah. Okey. Suara tu penting, kalau macam kadang tak dengar putus-putus kan, kadang internet connection tak berapa bagus dan sebagainya. Okey. Modal ni sebenarnya, dalam topik modal tu sendiri banyak perkara yang kita boleh faham sebenarnya. So, apakah modal
yang terbesar yang Allah SWT bagi kepada kita sebagai manusia. So bila kita lahir kan, bila kita lahir je, bila kita dilahirkan, apakah modal yang sebenarnya yang Allah dah bekalkan kepada manusia? Ini yang saya belajar dulu. Saya ada guru ni lah kan, nak cakap guru spiritual pun tak juga, tapi dia mengajar lebih kepada apa ni, kita punya internal lah, kita punya apa ni, soul, internal spirit, macam tu lah kan, lebih kurang macam tu. So bila kita lahir je, kita ada modal, kita ada banyak sebenarnya modal yang Allah SWT dah bagi kepada kita. Pertama sekali, kita ada modal, iaitu kita punya masa. Okay? Masa. Modal ni, modal pertama yang Allah SWT bagi kepada manusia, itu modal masa. Okay? Yang kedua, kita ada jasad. Kita ada kita punya body lah kan. Jasad ni kita boleh relate kepada kesihatan. Sebab kalau kita ada masa dan kita tak sihat, tak banyak benda yang kita boleh buat. Okay? Tak banyak benda yang kita boleh buat. Tapi kalau sekiranya kita jasad kita sihat, amat sihat, tapi masa kita tak ada. Masa sentiasa dipenuhi dengan benda lain. Sentiasa ada benda lain nak buat, ada benda lain. Jadi kita tak boleh juga nak buat sesuatu yang kita nak buat lah kan. Okay? So selain daripada masa dan jasad yang kita ada lagi benda-benda lain seperti kita ada tenaga. Okay? Tenaga. So dengan masa, dengan kesihatan dan dengan tenaga yang Allah SWT bagi kepada kita ni, sebenarnya itu adalah modal yang terbesar untuk kita berusaha sebenarnya untuk hidup kita di dunia ni. Apakah tujuan dia? Itu dah jadi macam ceramah agama dah kan. Sebenarnya yang ni yang saya belajar dulu, yang guru saya ni ajar kan, dia kata benda ni, masa kita, jasad kita, tenaga yang Allah SWT bagi kepada kita, semua ni adalah pinjaman. Okay? Semua ni adalah pinjaman. So apabila benda ni adalah pinjaman, itulah sebenarnya modal kita. Okay? Pinjaman. Dan apabila kita katakan sebagai pinjaman, kita kena bayar balik. Kita kena bayar balik. Tapi Allah SWT ni dia tak adalah minta kita bayar balik. Kan? Tak adalah minta bayar balik seketul macam tu. Tapi dalam surah As-Saff, kan? Dalam surah As-Saff, Allah SWT cakap, Ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Panjang pula kan. Saya bukalah ayat dia tu supaya nanti rakan-rakan boleh tengok surah As-Saff. Ini bukan ceramah agama sebenarnya, cuma nak bagi faham apakah modal tu. Surah As-Saff ayat tak ada bahasa Melayu. Surah As-Saff. Ni. Surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin. Ni. Membela agama Allah dengan harta benda, okey, harta benda dan diri kamu. Dan demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. So masa, jasad dan tenaga kita ni sebenarnya selain daripada kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, salah satu benda yang Allah SWT minta untuk kita, cara kita nak menunjukkan rasa syukur kita adalah dengan kita berjuang membela dan menegakkan agama Allah SWT. Nak menegakkan agama Allah ni banyak cara lah, tak semestinya berjuang dekat medan perang. Antara benda yang kita lemah sekarang ni sebagai, mungkin saya boleh cakap sebagai Muslim lah kan, kita lemah dari segi ekonomi. Salah satunya lah kan, salah satunya kita lemah dari segi ekonomi. So kalau sekiranya kekuatan ekonomi kita sebagai umat Islam lemah, kita tak nampak gah di mata masyarakat lah. Okay? Itu satu. Banyak lagi lah benda-benda lain yang kita lemah sebenarnya. So modal yang kita ada dari segi masa kita, jasad kita dan tenaga kita ni sebenarnya pinjaman dan akan disoal balik. Okey, akan disoal balik. So masa kita nanti bila kita dah mati, Allah akan tanya balik apa yang kita buat dengan masa yang kita ada. Kalau kita ada jasad yang sihat, body yang sihat, Allah akan tanya balik apa yang kita buat dengan jasad tersebut. Kalau kita ada tenaga pula, apa yang kita buat sebenarnya. So in term of modal ni sebenarnya, kalau sekiranya kita rasa yang kita tak ada apa-apa lah untuk
bermula. Contoh kan biasa kalau orang nak berniaga kan, kita tak ada duit, tak ada apa, tak ada saudara mara yang kaya nak pinjam duit kan, tak ada kelulusan nak yang tinggi, tak ada kabel nak minta duit dekat bank dan sebagainya. Sebenarnya kita silap sebab modal yang terbesar yang Allah SWT dah bagi kepada kita sebenarnya dah ada dekat kita sendiri. Hanya kita sahaja yang tak nampak benda tu kan. Kita dah ada masa, kita dah ada jasad dan kita dah ada tenaga. Allah dah bagi dah semua tu. So kalau kita pandai gunakan 3 modal ni, insya-Allah macam mana pun kita akan ada ruang untuk kita berusaha dan berjaya. So Allah tak janjikan orang berusaha tu akan terus dapat apa dia nak, tapi Allah janjikan orang yang berusaha tu akan dapat ganjaran atas usaha yang dia berikan. Macam itulah kan contohnya. So dah panjang dah. Dah panjang dah sebenarnya. So tajuk kita sebenarnya berkenaan dengan modal lah. Ilmu, masa dan tenaga. Kita ada tenaga, kita ada masa. Tapi bila seseorang lahir, dia tak lahir dengan ilmu pengetahuan. Okay? Bila kita lahir sebagai kosong. So macam mana kita belajar? Sebagai seorang bayi kan, baby. Seorang baby, dia mula belajar melalui pemerhatian. Okay? Dia mula belajar melalui pemerhatian. Kalau siapa-siapa baca surah As-Sajdah kan, ada satu ayat tu, waja'al a'udzubillahi minasyaitonirrajim waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah SWT jadikan kita 3 benda. Pertama sekali as-sam'a. Betul ke saya je tu? Wal absar wal afidah. Ini pun saya ada belajar juga ni sebenarnya. Kenapa susunan dia macam ni? Ni kan. Apa maksud sam'ah? Sam'ah ni saya tulislah. Pendengaran. Okey. Absar maksudnya penglihatan. Dan al-afidah. Maksud afidah ni adalah jiwa lah. Okey. Atau dalaman lah, kita punya jiwa lah kan, rohani lah kan kita panggil. Ataupun lebih kepada kefahaman dalam jiwa kita. Kefahaman. Okey. Kenapa susunan dia macam ni? Kenapa susunan dia mula-mula as-sam'a, baru wal absar, baru wal afidah. Al-afidah. Kalau masa saya undergrad dulu kan, kita ada belajar tentang anatomi. Saya ada belajar anatomi manusia dan satu topik, subtopik dalam pembelajaran anatomi itu kita ada pasal neonatal. Saya tulis sikit lah. Saya belajar anatomi. Dalam anatomi dia ada satu pasal neonatal. Neonatal ni adalah kajian terhadap perkembangan bayi daripada proses persenyawaan antara sperm dengan ovum kan. Proses persenyawaan tu dia menjadi zigot kan, daripada zigot tu dia menghasilkan organ dan sebagainya, tutung dah jadi baby. So semasa proses baby tu nak membesar sebenarnya mengikut susunan apa yang ada dalam Al-Quran, mula-mula Allah SWT ciptakan pendengaran dulu. Kalau tuan-puan baca Quran dan kalau tuan-tuan jumpa ayat ni as-sam'a wal absar wal afidah, dia banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Allah akan start dengan pendengaran dahulu. Kenapa? Sebab masa baby tu membesar, organ yang terbentuk dahulu adalah, bukanlah maksudnya organ pertama yang terbentuk, tapi mengikut susunan, pendengaran terbentuk dahulu. Okay, baby tu dia mula mendengar sejak daripada dalam perut lagi. Okay? Pendengaran tu dah komplit dah. So baby dah mula start mendengar. Selepas itu barulah Allah SWT jadikan penglihatan. Maksudnya mata tu dah ada lah, cuma tak boleh berfungsi lagi. So baby dah boleh mendengar dalam perut tapi belum dapat melihat. So apabila dah lahir, barulah akan dapat mendengar dan melihat, barulah akan membentuk dia punya jiwa dia. Okay? Barulah membentuk jiwa dia, membentuk kerohanian ke, kefahaman ke, barulah datangnya al-afidah. So al-afidah ni sebenarnya kefahaman lah sebenarnya kan. Kalau kita rujuk, kalau saya nak relate sebenarnya, saya nak pusing ni sebenarnya, saya nak pusing tentang ilmu sebenarnya kan. Kenapa kita nak kena belajar? Sebab semasa kita lahir, kita memang tak tahu apa-apa.
masa kita baby kan kita tak tahu apa-apa. So kita akan belajar melalui pendengaran. Masa dalam perut tu baby, dia akan mula belajar daripada pendengaran dahulu. Jasmine air sikit. Selepas tu bila dia dah lahir buka mata, barulah dia belajar melalui penglihatan. Kemudian barulah daripada pendengaran dan penglihatan tu dia akan dikombainkan menjadi kefahaman. Okay? So sejak dari kecil kita memang belajar macam tu. Okay? Kita memang belajar melalui pendengaran, kefahaman, pendengaran, penglihatan dan kefahaman. So sama juga konsepnya apabila kita dah besar, kita dah dewasa dan kita baru nak belajar, especially yang saya selalu share dengan tuan-puan adalah kita nak belajar satu bidang yang totally foreign, totally asing dengan kita punya kerjaya, dengan kita punya kehidupan, iaitu bidang pelaburan saham. Yang mana saya boleh garanti tak ada seorang pun di antara kita yang lahir-lahir je terus dah pandai dah ilmu saham, ataupun memang terror dah dari kecil lah, dari kecil dia memang dah diberikan ilmu secara apa ni, tiba-tiba dia jadi pandai, tak. Semua orang akan belajar daripada zero. Okay, semua orang akan belajar daripada zero, daripada kosong. Dan macam mana cara nak belajar tu adalah melalui 3 metod ni lah. Melalui pendengaran, melalui penglihatan, dan dari situ barulah akan datangnya kefahaman. Okay, so macam mana cara kita nak mendalami ilmu, especially ilmu saham? Cara dia sama. Mesti kena ada, mesti kena mendengar, mesti kena melihat dan mesti kena faham. So melihat ni boleh juga termasuk dalam pembacaan kan. And then kalau sekarang, kalau macam tuan-puan macam sekarang, macam saya sendirilah kan, saya tak berapa ada masa untuk membaca. Tapi saya boleh habiskan satu buku satu malam. Cuba teka macam mana saya buat. Cuba teka macam mana saya buat. Ahli-ahli grup boleh teka tak? Satu buku kita boleh habis dalam satu malam. Tapi kita tak baca. Ada cara dia. Cuba teka. Ahli-ahli grup ada idea tak? Ke saya cakap seorang-seorang? Kadang tiba-tiba cakap macam tak ada orang pendengar pula ni. Macam mana cara kita nak habiskan satu buku satu malam tanpa membaca? Scan. Scan tak boleh. Scan nak kena baca juga. Betul. Ada orang jawab. Tuan Jamal cakap audiobook. Sekarang kita ada satu teknologi yang memang dah diguna pakai oleh ramai orang, especially orang-orang yang suka membaca ni. Dia gunakan audiobook. Okay, audiobook. Audiobook. Sebelum tidur ambil masa dalam beberapa jam, dengar buku-buku tu. Dia lebih efektif. Kenapa? Kalau kita mendengar, dia masuk terus ke dalam kepala berbanding dengan kadang kalau kita baca. Kadang kalau kita duduk tengah membaca ni ada banyak gangguan lah, macam-macam kan. Telefon yang paling kerap mengganggu sebenarnya. Telefon kita memang satu daripada orang panggil destructive technology. Ni istilah dia ni. Ini pun saya ada belajar juga tentang ni. Dia panggil ni destructive technology. Dia adalah satu teknologi yang berguna. Okay, satu teknologi yang berguna tapi dia destruktif. Kenapa dia destruktif? Kita ada banyak dipanggil kacau lah, dia banyak macam mana, apa istilah dia tu dipanggil disturbance, bukan, interference. Melalui telefon kita, dia banyak function dan dia amat penting dan berguna, tetapi dari situ dia terlampau banyak interference yang mengganggu kehidupan kita, especially kita dah jadi macam telefon ni, dah jadi macam satu benda yang kita wajib kena tengok setiap masa. Setiap masa akan ada notification, setiap masa akan ada WhatsApp, setiap masa akan ada Telegram, setiap masa akan ada message kan, email dan sebagainya. Sehingga kan kita hilang fokus. Okay, kita hilang fokus. Banyak benda terjadi disebabkan oleh interference, especially kita punya mobile phone. Guru saya cakap, kenapa kita hilang daya kreativiti, kita hilang sumber ilham, disebabkan oleh kita membenarkan gangguan luar masuk ke dalam diri kita melalui gadget.
Okay, kita membenarkan, kita yang bagi kebenaran tu masuk dengan dengan layan Facebook kan. Facebook kadang banyak negatif pula daripada positif kan. Layan WhatsApp group, layan Telegram, layan semua sekali benda-benda tu. Yang bagus-bagus, tapi kadang-kadang banyak negatif influences yang masuk dalam diri kita lah melalui media-media ataupun melalui gadget-gadget yang kita sendiri beri kebenaran. Okay, kita sendiri yang beri benda tu masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, macam tu. Okay. So antara sebab kenapa orang-orang berjaya, dia lebih berjaya sebab banyak masa dia gunakan untuk benda berfaedah lah. Contoh untuk menimba ilmu kan, macam Warren Buffett. Kalau siapa yang tahu Warren Buffett, dia sendiri cakap 80% daripada masa dia sehari-hari dia akan habiskan untuk pembacaan. Saya tak tahulah dia baca apa, tapi 80% daripada masa dia sehari-hari dia akan habiskan dengan membaca, dan dia banyak benda yang dibaca lah, antaranya newspaper lah, annual report lah, financial statement syarikat lah, banyak lagi lah, banyak benda-benda lain lagi. So dia sebenarnya bukanlah membaca tu sebenarnya, sebab sekarang ni teknologi lebih meluas daripada pembacaan. Kita boleh mendengar menggunakan audiobook. So dalam sehari kita boleh dengar satu buku dan benda tu dia terus masuk ke dalam minda kita. So itu yang saya nak kupas berkenaan dengan ilmu sebenarnya. So dalam pelaburan saham tidak boleh lari daripada pembelajaran. Kalau seseorang pelabur yang berjaya, contoh macam Warren Buffett, siapa dia belajar? First, dia belajar daripada ayah dia sendiri. Okay? Ayah dia merupakan seorang saya nak cakap traders, tapi ayah dia seorang yang terlibat dalam pasaran saham. Sejak dia kecil, umur dia 11 tahun, dia dah beli satu stok, saya tak ingat dah stok apa. Dia dah beli saham, umur dia 11 tahun pada masa tu. Dia beli masa tu harga lebih kurang dalam $40. $40. So dia hold $40 ke berapa, $11. Kalau saya tak silap $11 masa tu. Kalau siapa-siapa yang tahu tentang sejarah Warren Buffett boleh tolong betulkan saya lah. So dia yang saya ingat lupa kan, dia cakap dia beli masa tu $11. Beberapa bulan kemudian saham tu naik sehingga $40, and then dia jual. 2 bulan kemudian saham tu naik lagi sehingga ke $100. So daripada umur dia 11 tahun tu dia dah nekat dah. Dia cakap pasaran saham ni dia bukan boleh nak short term sangat. Itu Warren Buffett lah kan. Sebab dalam pasaran saham ni ada banyak cara. Ada orang boleh gunakan intraday, ada orang gunakan BTST, ada orang suka swing, ada orang suka investment kan. Invest maksudnya masuk je, peram setahun 2 tahun baru ambil dia punya keuntungan dan modal. Kalau swing pula kurang daripada setahun tu kita consider swing lah. Okay? Lebih daripada sehari, kurang daripada setahun tu consider swing. Ataupun kalau dia ada tempoh-tempoh masa yang dia dah tetapkan, contoh 6 bulan ke 7 bulan, kita panggil position traders. Maksudnya kita ada position lah, kita ada posisi ataupun ada holding lah yang kita letakkan dalam mana-mana counter yang kita beli, dan kita hold berdasarkan jangka masa yang kita nak. Jangka masa kita nak berapa lama. Kalau kita nak short term, kita ada teknik scalper. Contoh, kita boleh tangkap pisau kan. Itu siapa-siapa yang berani lah kan, yang sanggup mengambil risiko yang banyak. Dan kita boleh intraday, kita pun boleh BTST, ataupun kita boleh short term swing lah, macam seminggu ataupun 1-2 hari. Asal dah profit je kita boleh ambil dah. Tapi apa yang penting, macam mana kita nak maintain momentum profit tu, macam mana kita nak maintain supaya kita tak jadi loss yang kerap ataupun yang banyak dalam pelaburan saham. So dalam pelaburan saham ni ada istilah, satu istilahnya adalah jangan lupa. Dah saya dah rekod dah. Terkejut saya kan, saya selalu lupa nak rekod. Dalam pelaburan saham dia ada satu istilah, dia cakap rugi itu pasti, okey, rugi itu pasti, loss tapi untung itu, rugi itu pasti, untung itu mesti ke macam mana, saya pun tak berapa ingat dah. Maksudnya dalam pelaburan saham ni, even Warren Buffett pun pernah buat kerugian. Okay? Dia pun pernah buat kerugian, dan kerugian yang dia pernah buat bukan sikit-sikit, melibatkan angka bilion. Okay? Tapi walaupun rugi,
dia tak semestinya kita akan rugi setiap masa. Dia akan ada apabila kita dah mula memahami ataupun bila kita dah capai satu level yang kita dah matang di dalam pelaburan saham, kita akan mula menuai hasil daripada kita punya susah payah jerih perih kan orang panggil, mempelajari ilmu saham. So di dalam pasaran saham ni, dia kan kita kena ada beberapa perkara untuk kita berjaya. Pertama sekali memang kena ada ilmu lah kan, ilmu. Yang kedua kita kena ada pengalaman. So untuk matang di dalam pasaran saham ni sebenarnya berdasarkan majoriti lah traders yang ataupun pelabur-pelabur yang dah senior kan, diorang cakap untuk kita matang betul-betul lah dalam pasaran saham ni sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas, sekurang-kurangnya, okay? 2 tahun dan ke atas. Kalau dah 2 tahun dan ke atas ataupun kalau dah setahun lebih kita dah belajar saham ni asyik rugi je kan, dah setahun lebih dah belajar asyik ruginya, kita buat apa kan sebenarnya, isi masa lapang ke? Kan macam tu kan. So itu. So once kita dah mula mempelajari ilmu saham ni, baru kita nampak apa sebenarnya benda yang ada kat dalam pasaran saham ni yang menyebabkan pasaran saham ni begitu menarik sekali. Okay? Sebabnya dia punya potensi tu sebenarnya. Okay? Rugi itu pasti, untuk itu rezeki. Betul lah tu kan. So kat mana dah tadi pinjaman, ni modal pinjaman. So bila pinjaman kita kena bayar balik. Macam tu lah lebih kurang. Saya tiba-tiba saya rasa macam loss pula. Okay, so kalau kita dah ada ilmu tapi kita tak ada pengalaman, maksudnya kita punya level of knowledge tu belum terbukti lagi. Dia kena ada ilmu dan pengalaman sekali. Sebab teori dan praktikal totally different. Okay, teori dan praktikal totally different. Macam dululah, kalau macam saya undergrad dulu, kita belajar kan cara-cara nak rawat pesakit dan sebagainya. Tapi bila dah berada di alam pekerjaan, kadang-kadang apa yang ada dalam textbook dia tak sama dengan apa yang kita praktikal dekat luar. Dia tak sama, dan sometimes ilmu yang ada dalam textbook kita kena modify supaya kita dapat tune dia, supaya dapat merawat pesakit dengan lebih bagus. Macam tu. So dia teori dan praktikal tak sama. Kadang-kadang hanya belajar teori sahaja, dia tak dapat nak representatif dengan praktikal yang kita lakukan. Contoh, macam katakan kita baru je belajar nak trade saham 1-2 bulan. Kita dah belajar macam-macam dah ni, pergi kelas tu, pergi kelas ni, pergi kelas tu, pergi kelas ni. Jadi kita trade. Tapi kita baru je trade 1-2 bulan. Walaupun kita dah spend berpuluh-puluh ribu untuk belajar kan, kita dah rasa confident yang tinggi untuk belajar sebab kita dah masuk banyak kelas. Once kita trade, baru kita rasa langit tu tinggi atau rendah. Kan macam tu kan. Baru kita nampak, baru kita lihat, rupanya langit ni tak selalunya cerah. Kadang-kadang mendung, hujan, dan kadang hujan pula hujan lebat kan. Hujan lebat, kadang lebat sangat sampai banjir kan. Bila dah berada di fasa praktikal, reality, dari situlah dia akan mematangkan kita. So kunci untuk seseorang yang untuk berjaya, especially dalam pasaran saham, adalah sebenarnya satu je. Kita belajar daripada apa yang Warren Buffett cakap. Warren Buffett cakap, yang ni saya kena tulis sikit dekat sini. Okay, Warren Buffett cakap, stock market is a transfer device. Stock market is a device. Money is a money transferring device from impatient to patient. Faham tak English? Okay, Warren Buffett cakap pasaran saham ni adalah satu alat, satu alat untuk memindahkan device, bukan divide. Satu alat is a money transferring device from impatient to patient. Satu alat untuk memindahkan duit daripada seorang yang sabar, yang ada holding power, kepada seorang yang tak sabar, yang tak ada holding power. So, apa yang membezakan seorang yang boleh berjaya di dalam pasaran saham dengan seorang yang tak berapa nak berjaya dalam pasaran saham adalah dia punya tahap kesabaran. Okay? Kalau dia bersabar,
insya-Allah dia akan ada hasil. Tapi kesabaran pun kena tengok juga. Bersabar tu pun kena ada ilmu. Kalau kita bersabar di atas benda yang salah, kita salah juga kan. Contoh, ada orang masuk dalam kita punya tanah kan. Lepas tu dia pun tanam durian. Lepas tu dia cakap tu tanah dia kan. Ha, nak bersabar ke macam mana? Macam itulah contoh kan. So kesabaran tu dia ada batasan dia juga kan. Macam contoh dalam pasaran saham. Okay, dalam pasaran saham, kalau kita bersabar dalam downtrend, itu kesabaran yang tak kena. Okey. Kalau nak bersabar, kita kena sabar dalam fasa uptrend, ataupun kalau kita tengok trend harga tu menaik, kalau kita bersabar dalam selagi mana harga tu menaik dan kita bersabar, harga naik kita bersabar, harga naik kita sabar kan. Itu adalah kesabaran yang betul kalau dalam pasaran saham. Okey. Kalau harga downtrend, makin turun kita sabar. Makin turun kita sabar. Makin turun kita sabar, lalas sekali bila harga dah cecah bottom habis dah, kita pun hilang kesabaran, kita cut loss, harga pun terbang, harga pun naik balik kan. Itu adalah kesabaran yang tak betul lah. Okay. So sebenarnya saya nak kupas berkenaan dengan modal di dalam pelaburan saham. Ada orang tanya kan, ada orang tanya saya sebenarnya, nak trade saham ni ataupun nak jual beli saham ni, berapa modal yang sepatutnya kita kena ada? Saya punya jawapan adalah, saya kena jawab macam ni. Pertama sekali, untuk kita jual beli saham ni, kita kena tengok berapa unit yang kita nak beli. Okay? Yang syarat wajibnya yang ditetapkan oleh bursa adalah kita kena beli minimum, okay, minimum pembelian adalah satu lot. Kalau dulu, saya pernah bersembang dengan senior remiser, dia orang cakap dulu satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Okay, dulu. Tahun bila? 2000, saya tak ingat lah, 2010 ke macam tu. Saya tak tahu, saya tak berani nak komen. Dululah dia cakap, satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Maksudnya besar lah kan, setiap kali nak kena beli. Tapi sekarang, satu lot bersamaan dengan 100 unit. 100 unit sahaja. So, berapa modal yang kita kena ada? Sekiranya kita hanya beli satu lot, kita cuma perlu spend, nak kena tengok nak kena tengok harga lah. Contohlah saya buka chart lah. Kita buka chart satu. Kita tengok counter QAS. Okay, saya buka yang daily punya. Katakan harga sekarang adalah 340. 340 ni macam agak susah sikit nak kira. Saya ambil yang harga yang agak menarik lah. Tengok Inix. Inix harga dia sekarang adalah 40 sen. Okay, harga dia sekarang satu unit adalah 40 sen. So, kita boleh letak kat sini. Contoh, ini saya bagi contoh je. Inix satu unit harganya adalah 40 sen. Okey. So satu unit harga 40 sen. Berapa kita kena beli? Kita kena beli minimum satu lot. Minimum satu lot bersamaan dengan 0.40 kali 100 kali satu lot, okey, kali satu lot kali 100 unit. Bersamaan dengan, dan saya kalau bab congak ni tak berapa sangat. Dulu masa undergrad dulu, kita hanya belajar kira gigi je. Berapa batang gigi? 40 ringgit. 40 ringgit. Okey. So, kalau sekiranya tuan-puan hanya beli satu lot je dengan modal 40 ringgit kan, 40 ringgit. Berapa persen kenaikan yang tuan-puan perlu tunggu dia naik untuk mendapat keuntungan? Kita assume, okay, kita assume cost brokerage, nak bagi mudah, cost brokerage RM RM20. Sekali beli dan RM RM20 sekali jual. So total cost jual dan beli dan jual untuk brokerage adalah RM40. Ini untuk mudah kira. So, berapa persen tuan-puan kena tunggu harga naik untuk mendapatkan keuntungan dengan modal RM40? Okey. Katakan kalau sekiranya harga naik 100%, tuan-puan baru dapat RM80 kan? So dia naik 100% atau 2 kali ganda. Tolak kos brokerage RM40.
Cost brokerage ni maksudnya beli RM20, jual RM20. So tuan-puan masih lagi untung RM RM40. So maksudnya maksudnya tak untung lah kan, dapat balik modal je. So yang untung tu RM40 tu bayar balik cost brokerage fee tadi RM40, so dapatlah RM40 balik kan. Dapat balik modal je lah. So berapa persen nak pastikan tuan-puan dapat balik apa ni modal dan untung? At least kena tunggu 200% lah. 200% dan ke atas kan. 200% ni 40 kali 40 kali 40 ke macam mana? 240 kali 40 kali 40 betul lah kan? Lebih kurang RM120. Ke saya punya matematik ni tak berapa betul sangat. Tolak RM40, barulah untung RM80. So dari situ, ini adalah asasnya. Okay? Ini adalah asasnya. So bila tuan-puan tanya saya, berapakah modal minimum yang kita boleh gunakan untuk jual beli saham? Jawapannya adalah ini. Kita kena tengok dulu berapa harga satu unit saham yang kita nak beli, berapa lot yang diperlukan untuk sekiranya harga naik, berapa persentage kenaikan harga yang kita boleh jual yang membolehkan kita cover cost brokerage. Itu jawapannya. Kalau kita punya modal RM1,000 dan ke atas, berapa harga satu unit yang praktikal yang kita boleh beli? Okay, berapa harga satu unit yang praktikal yang kita boleh beli? Adakah 10 sen? Adakah harga saham tu 20 sen? Adakah harga saham tu 30 sen? Dia punya syarat dia simple je. Asalkan bila kita dah jual, dia dah cover cost brokerage fee. Kalau macam M+ yang saya saya pakai sekarang kan. Saya Remiza M+ kan. So M+ dia punya cost brokerage fee dia very minimum. Cost yang broker charge RM8 je. Okey, RM8 minimum beli, RM8 minimum jual. Tapi itu tak termasuk stamp duty, tak termasuk clearance fee, tak termasuk SST dan sebagainya lah. Kalau tuntang-tuntang mungkin dalam berbelas-belas jugalah, mungkin dalam 16 ke 18 sekiranya modal kita 20,000 dan ke bawah. Okay? Dia kalau modal lagi besar tu dia kira percentage dah 0.008%. Tu. So kalau sekiranya modal ada lebih kurang dalam 10,000 dan ke atas, kita dah kena gunakan yang percentage lah 0.008%. Dari situ. So mungkin kita boleh estimate lebih kurang RM40 lah kan. Ataupun lebih kurang 20 ke RM40 macam tu. Kalau beli RM30 cost brokerage fee termasuk stamp duty sebagainya dan jual pun RM30, so katakan kita dah letakkan nilai awal dia RM60. Okey, ni RM60 ni kita dah assume siap-siap untuk kos beli dan jual. So kalau kita punya modal cuma RM1,000 kan, untung baru je RM100. Katakanlah dia dah naik banyak persen, kita baru untung RM100 je. So untung RM100 tu cukup-cukup je lah, cukup-cukup lepas je tolak RM60, cukup-cukup je kita untung. Okay? Maksudnya tak berapa nak untung sangat lah kan, tak berapa nak untung sangat, tapi masih lagi untung sebenarnya. Macam tu. So kita kena tengok apa kita punya matlamat juga sebenarnya. Adakah kita nak short term, adakah kita nak long term. Kalau kita nak short term, sistem akan charge kita intraday. Contoh kalau kita beli hari ni dan jual hari yang sama, sistem akan charge sebagai intraday 0.005%, which is slightly lower lah berbanding dengan kita swing. Kalau kita swing agak lama, maksudnya satu hari dan ke atas, itu sistem dah charge 0.008%. Untuk kos pengiraan secara detail, saya dah buat video sebenarnya. Tuan-puan boleh tengok dekat saya punya YouTube channel. Saya boleh buka lah untuk nampak lebih mudah. Saya punya YouTube channel, kat channel kos cara kira dia tak ada pula dalam ni. Dalam video ni kot. Sekejap saya cari. Hari tu saya dah cari, dah jumpa dah sebenarnya. Ni. Bukan. Cara kira. Mana ni?
Cara baca info, cara mudah. Chef review. Okay. Ni. Cara kira kos brokerage dan lain-lain kos jual beli saham. Nanti kalau ada masa, tuan-puan boleh tengok dekat saya punya YouTube channel. Dalam tu saya dah explain agak detail berapa kos yang dikenakan oleh broker, berapa kos yang dikenakan oleh Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad ataupun clearing fee, berapa kos yang dikenakan oleh government melalui SST, berapa kos yang dikenakan untuk stamp duty. Sebab stamp duty pun dia ada charge juga. Dia lain sikit dia punya kiraan dia. Okay. So, benda-benda ni dia termasuk dalam kategori benda yang kita kena tahulah kan. Kita kena belajarlah sedikit berkenaan dengan kiraan-kiraan ni. And then setiap broker kita ada lebih daripada 13 broker yang ada dekat Malaysia. So dalam kesemua broker tu dia punya charge dia memang different, dia memang tak sama. Mana saya ada gambar ni ni. Okay. So kalau macam charge brokerage fee ni, saya selalu tunjuk yang ni kalau saya punya klien kan. Company katakan dari atas ni Arfin sampai ke bawah sekali M+, 2,000 ni adalah modal. Okay, ini paksi X, ni paksi Y. Dekat Y kita ada 2,000, 5,000 sampai 200,000. Dan dekat company kita ada nama-nama broker kan. So dia punya brokerage fee, yang ni brokerage yang di-charge oleh syarikat broker sahaja. Okay, syarikat broker sahaja. So average kalau sekiranya modal kita 10,000 okay, ke bawah, kalau M+ dia akan charge minimum RM8. Okay, minimum RM8. So berbezalah setiap company berbeza. So yang gambar ni, actually gambar ni saya dah ambil dah lama dah, tahun 2015 ke 16 macam tu. Mungkin akan ada sedikit perubahan lah kan. Mungkin akan ada lah sebab kadang-kadang broker ni dia ada buat perubahan juga pada amount yang ada charge tu, yang brokerage fee tu kan. So kalau kita tengok kos-kos ni makin tinggi, makin banyak kos yang dikenakan oleh broker. Okay, kalau tengok dekat sini, apa yang saya tunjuk ni hanya berdasarkan gambar ini sahaja. Ketepatan tu saya tak boleh nak jamin lah kan, tepat 100% ke tak kan. Sebab ini adalah yang saya ambil daripada blog redampau.com. Nanti tuan-puan boleh tengok lah. Saya tak tahu gambar ni dah masih ada lagi ke tak dekat blog dia tu. Sebab blog ni pun dah lama. Okay, kalau tengok yang paling bawah yang paling murah. So tuan pun boleh decide. Ini adalah langkah pertama untuk kita mula menjana keuntungan ataupun profit di pasaran saham. Kalau sekiranya kita pilih yang brokerage fee dia agak besar, okay? Brokerage fee dia agak besar, dia tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita kena pastikan keuntungan kita besar. Macam tu. Kalau brokerage fee besar, kena pastikan keuntungan besar lah. Kalau brokerage fee pun dah dah RM60 kan macam ni. RM60 beli, RM60 jual. Kita kira sikit lah. RM60 beli, RM60 jual. So total akan jadi 120. Kalau kita baru untung 100, kita kena bayar ekstra kepada broker RM20. Maksudnya kita masih rugilah. Okay? Kita masih rugilah. So berapa keuntungan yang kita perlu ada sekiranya modal cost brokerage kita 120, kita kena untung lebih daripada itulah. Kalau kita untung 150. Okay, kita untung 150. Tak kisahlah kan satu bit ke, bit ni pun nak kena belajar juga ni. Satu bit tu apa kan? Kenaikan tu kan, percentage macam mana. Kalau kita untung 150 tolak 120, kita baru untung RM30. Okay. So berbaloi ke tak berbaloi? Itu nanti kita decide lah kan. Mungkin kalau kita dah hold 5-6 hari tiba-tiba untung 100.5 tolak cost brokerage 120, dapatlah RM30 kan. RM30 kadang macam mana nak cakap RM30? Bukanlah nak cakap senang je nak dapat. Taklah senang sangat nak dapat RM30, tapi boleh dapat dengan cara lain lah kan. Tak semestinya melalui pasaran saham pun boleh dapat juga RM30 kan. Okay. So itu dia. So dari segi modal, berapa modal minimum yang tuan-puan kena ada? Kena tengok apa matlamat tuan-puan untuk melabur dalam pasaran saham. Ada orang berfikir macam ni, apabila dah pencen baru nak start melabur. Sebenarnya salah. Okay, sebenarnya salah.
ilmu pelaburan saham ni dia tak akan datang sekelip mata. Kalau kita baru nak pencen, baru nak mula belajar ilmu pelaburan saham, kita dah terlambat. Okay, kita dah terlambat. Sebenarnya nak memahami ilmu pelaburan saham ni ambil masa yang agak lama, at least 1 hingga 2 tahun sekiranya kita punya kapasiti kefahaman tu laju. Okay? Contoh kalau Intel kan, kalau komputer kan, sekarang ni orang dah guna AMD Ryzen, kita masih lagi gunakan Intel Celeron. Contohlah kan. So kita punya catch up capacity tu agak slow. So kita kena bagi masa yang lebih lama untuk kita belajar dahulu. Okay? Contoh kita plan nak retire umur 58. Kita sekarang masih berumur dalam 40 ataupun 30-an kan. So jangan tunggu bila dah besok nak pencen ke ataupun nak berhenti kerja kan. Nak tunggu duit seketul yang besar tu kan. Masa tu baru kita nak mula melabur, sebenarnya kita dah meletakkan risiko yang amat tinggi terhadap duit pelaburan kita. Sebab kita tak ada ilmu yang tepat. Kita tak ada ilmu yang betul untuk kita mula melabur. Untuk mula melabur di dalam pasaran saham ataupun apa-apa sahaja pasaran yang melibatkan duit, pelaburan yang paling utama sekali yang kita kena buat adalah melabur terhadap diri kita sendiri. Melalui apa yang saya cakap tadi, kita kena belajar. Okay, kita kena belajar. Kita kena luangkan masa untuk belajar. Kita kena gunakan tenaga ataupun kesihatan yang kita ada untuk kita belajar. So, salah satu daripada perkara yang saya belajar sebelum ni, yang guru tu ajarlah kan, dia cakap, tenaga ni adalah satu benda yang amat unik. Okay? Tenaga dan masa. Okay, tenaga dan masa. Contoh, kalau kita spend masa dan tenaga kita terhadap sesuatu perkara, perkara tersebut akan jadi berharga. Contoh, kalau kita spend masa dan tenaga kita untuk kerjaya, kerjaya kita akan jadi berharga. Kita boleh tengok daripada beberapa sudut lah. Ada sudut positif dan ada sudut negatif. Kalau kita spend masa dan tenaga kita terhadap harta kan, contoh macam ni, harta kita akan jadi berharga. Ataupun kalau kita spendkan masa dan tenaga kita terhadap kita punya family kita akan jadi berharga. Kalau kita spend masa dan tenaga kita terhadap sesuatu, contoh kereta kita akan jadi begitu berharga kan. Tapi kita silap sebenarnya, kita silap. Ini kan dia punya plot twist dia adalah dekat sini. Kita silap kerana kita tidak meluangkan masa dan tenaga kita terhadap diri kita. Jarang orang yang meluangkan masa yang banyak dan tenaga yang banyak untuk diri dia sendiri. Biasanya kita berfikir kita nak luangkan masa dan tenaga untuk orang lain. So menyebabkan orang lain itu berjaya. Orang lain itu nampak berharga. Contoh, banyak masa dan tenaga yang kita luangkan untuk company, untuk syarikat, untuk pejabat, untuk kita punya majikan. Menyebabkan perniagaan tersebut yang kita kerja di situ menjadi berharga. Tapi macam mana dengan diri kita sendiri? Adakah diri kita sendiri berharga? Sedangkan masa dan tenaga kita tak habis untuk diri kita sendiri. Itu yang saya belajar lah kan. So, macam mana untuk kita twist supaya kita sendiri, diri kita sendiri menjadi berharga, kita kena luangkan masa dan tenaga terhadap diri kita sendiri. So, cara yang paling cara paling efektif adalah dengan belajarlah. Kita luangkan masa dan tenaga terhadap diri kita, diri kita melalui cara kita belajarlah. Belajar ilmu lah apa-apa. Dan ilmu tu kena make sure benda yang betul lah. Janganlah pergi belajar ilmu sihir pula kan. Boleh belajar ilmu yang tak berguna kan. So kita kena spend masa dan tenaga untuk kita belajar. Semakin banyak masa yang kita luangkan, semakin banyak tenaga yang kita luangkan untuk kita punya diri kita sendiri, yang orang cakap benda ni adalah self development. Self development. Okay. Semakin banyak masa dan tenaga yang kita spend untuk diri kita sendiri, kita meningkatkan kita punya harga diri lah, kita boleh cakap kan. Kita akan menjadi, kita sendiri, we ourselves akan menjadi begitu berharga. Okay, macam tu.
So benda ni dia relatif, macam mana saya nak cakap, benda ni dia kita boleh gunakan untuk apa sahajalah, untuk apa sahaja dalam kehidupan kita. Sebab tu orang-orang yang berjaya kan, orang-orang yang berjaya mereka lebih self-centric. Istilah dia kan, self-centric. Mereka lebih meluangkan bukan meluangkan masa, mereka lebih terpengaruh ataupun lebih suka untuk meningkatkan nilai diri dia. So melalui pelbagai cara lah, melalui pergi kelas ke, belajar, baca buku. Macam baca buku pun salah satu cara lah kan. Tapi kalau sekarang nak baca buku tak sempat, guna audiobook. Audiobook memang membantu. Dan saya banyak luangkan masa untuk dengar. Kita dengar buku bercakap. So bila buku tu bercakap, dia nak cakap two-way communication tak juga. Tapi kita dengar kan. So kita macam dengar ada orang mengajar kita lah kan. Lebih kurang macam tu. So bila kita bagi masa dan tenaga kita terhadap sesuatu benda, benda tu akan jadi berharga. Tapi kalau kita bagi masa dan tenaga kita untuk diri kita sendiri, diri kita akan jadi berharga. Kerana dirimu amat berharga kan. Dah ada iklan dulu tu kan. Saya pun dah lupa dah. Dia macam tu lah lebih kurang. So poinnya adalah selain daripada modal yang kita nak spend untuk buat jual beli saham, tak kira lah berapa duit yang kita ada kan. Mungkin ada orang yang ada 1 juta, mungkin ada yang ada 100,000, 400,000, 20,000, 5,000 kan, 1,000, mungkin ada 500 sahaja. Itu tak kisah sebenarnya. Modal kita boleh grow by time. Okay? Sebab dalam pasaran saham ni dia ada dia ada paksi X dan paksi Y. Paksi X adalah price. Okay, dekat sini kita ada price. Price dekat sini. Paksi X. Saya tulis kat sini X. X adalah price. Y adalah time. So, by time, walaupun modal kita kecil, sekiranya kita meletakkan pada harga yang betul dan masa yang mencukupi, dia akan grow. Okay, dia akan grow slowly. Dia macam uptrend lah. Kalau kita maintain je dalam uptrend, dia akan naik. Macam tu. So, modal tak kisah berapa banyak. Yang penting, adakah cara kita nak buat pemilihan tu yang penting. So, nak pilih sesuatu, saham ataupun counter yang bernilai ataupun ada potensi, Y atas X bawah. Saya terbalik dah. Tapi sebelah sini adalah price lah. Saya tukar lah. Sini. Macam tu. Dia tak bertukar pula. X. Y atas, X bawah. X sama dengan price. So price akan sentiasa menaik dan masa akan sentiasa ke depan. Macam tu. Okay. Kalau kita tak belajar, okay, kalau kita tak mempelajari ilmu yang betul untuk pemilihan counter, kita tak tahu pun 3Y kan, Y tu, 3Y tu. Kalau tu pun kita tak tahu, jangan dulu meletakkan duit yang besar. Maksudnya, kalau kita letakkan duit kita besar dengan harapan kita nak cepat kaya dalam pasaran saham, sebenarnya kita dah memperjudikan nasib kita dalam pasaran saham. Pasaran saham ni dia tak kenal siapa-siapa. Kalau dia nak libas, dia libas je kan. Ada orang boleh hilang sekelip mata je 100-200 ribu. Sebabnya adalah tak ada persediaan. Kita ada persediaan. Tapi jangan terlampau berhati-hati juga sebab kita memerlukan pengalaman. Macam saya. Personally, saya spend almost, saya ingat lebih lah. Saya spend lebih daripada 20,000 untuk belajar daripada kosong sampailah saya dah tahu itu, tahu ini. Tapi itu pun tidak menjamin yang kita akan trade dengan berjaya sebenarnya. Okay? Yang menyebabkan kita matang di dalam pasaran saham bukan jumlah ilmu yang kita belajar tu. Ia adalah pengalaman daripada apa yang kita dah belajar daripada pasaran saham tu. Okay? So kita kena ada dua komponen. Kena ada ilmu dan kena ada pengalaman. Macam saya cakap tadi lah. Ilmu sahaja tak mencukupi, nak kena ada pengalaman. Tapi saya tambah satu lagi. Sekiranya kita dah ada ilmu dan sekiranya kita dah ada pengalaman, itu dah okey. Ilmu dah ada, pengalaman pun dah ada. Kena ada satu lagi iaitu sekarang ni orang cakap nak kena ada mentor lah kan. Nak kena ada mentor. Mentor tu tak kisah pun siapa-siapa. Rakan-rakan kita yang satu grup
sama-sama kelas dengan kita yang ada kelebihan sikit, dia pun boleh jadi kita punya mentor kan, tak kisah. Yang penting kita kena ada orang yang sekurang-kurangnya dia nampak dekat mana yang kita silap dan dia boleh cakap, ini silap ni, macam tu. Itu je sebenarnya. Kita tak boleh nak terlampau bergantung dengan kita punya macam mana, kefahaman sendiri. Kadang memang kita faham kan benda tu, tapi pasaran saham ni dia agak tricky. So banyak benda yang kita kena belajar. Okay, banyak benda yang kita belajar. Even Warren Buffett kan, seorang billionaire, dia mula berminat secara betul-betul serius dalam pasaran saham setelah dia baca buku Benjamin Graham, buku apa ni, The Intelligent Investor yang ditulis oleh Benjamin Graham. Masa tu Benjamin Graham ni dia seorang lecturer dekat Columbia University. Dia ajar bahagian financial lah kan. So Warren Buffett ni dia sanggup tukar universiti untuk masuk ke Columbia University semata-mata untuk dia pergi belajar dengan Benjamin Graham. So first day dia masuk universiti dan masa tu Benjamin Graham memulakan dia punya lecture. On the first day tu bila Warren Buffett dengan Benjamin Graham tu macam dah mula ada communication, orang-orang dalam group dia, dalam kelas dia cakap seluruh session ataupun sepanjang pembelajaran Warren Buffett dengan Benjamin Graham tu hanya tertumpu kepada dia dua orang tu je. Seolah-olah macam kelas tu adalah mereka berdua sahaja. Macam orang lain dah tak wujud dah. Macam tu. Nak cakap ada chemistry di antara mereka berdua. So dari situ Warren Buffett develop dia punya intelligence lah dalam pelaburan saham. So banyak dia belajar. So orang yang sehebat Warren Buffett kan, seorang yang genius, sejak daripada umur 7 tahun pun dia dah dapat menyelesaikan complex mathematical formula, orang cakap dalam buku dia kan. Dia dah boleh menyelesaikan complex mathematical formula masa umur dia 7 tahun. Dia seorang yang genius lah kan, kita boleh cakap. Umur 11 tahun dia dah baca buku Intelligent Investor karangan Benjamin Graham. Dan umur dia 20-an dia masuk universiti, Columbia University, dan dia pergi belajar dengan Benjamin Graham direct. Orang cakap apa, istilah talaki lah. Okay. So dari situ dia develop. So even dia sendiri pun ada dia punya mentor, dan sebelum Warren Buffett dia masa dia mengembangkan Berkshire Hathaway, so satu syarikat yang almost bankrupt lah sebenarnya. Berkshire Hathaway ni syarikat yang tak perform. Dia adalah syarikat tekstil, dia buat tekstil kan, kain baju kan, tapi tak perform sebab ada persaingan daripada luar. So tapi bukan Warren Buffett seorang yang lead dia punya company. Dia ada dia punya mentor dia ataupun partner dia, iaitu Charlie Munger. Okay, Charlie Munger pun seorang yang Warren Buffett sendiri respect sebab dia ada kematangan dari segi memilih syarikat. Macam kalau dia belajar dengan Benjamin Graham akan ajar cari stok yang under value, yang harga dah rendah dan dah turun bawah. Tapi apa yang dia belajar daripada Charlie Munger, yang mana Charlie Munger ni pun dia punya rakan partner lah kan, partner dalam bisnes dia, yang sentiasa bagi nasihat dekat dia, dan dia macam dia orang ni dia tag team lah, dia tag team, sama-sama berjaya, sama-sama billionaire, sama-sama nasihat-nasihati antara satu sama lain. So tag team yang orang cakap matching lah, tag team yang matching. Benjamin Graham ajar dekat dia macam mana cara nak pilih counter yang ada future potential. Itu berbeza dengan Charlie Munger ajar dia macam mana cara nak pilih syarikat yang ada future potential. Benjamin Graham ajar dia macam mana cara nak cari syarikat yang murah, yang under value. So dia combinekan kedua-dua tu untuk menghasilkan dia punya teknik yang orang cakap Warren Buffett way, cara Warren Buffett lah kan, cara dia. Itu. So even Warren Buffett sendiri dia bukan bersendirian. Dia ada tim dia. Dia ada, yalah, dia punya ahli-ahli syarikat dia tu lah, dia punya shareholders dan sebagainya. Even dia pun tak bergerak secara bersendirian, dia ada partner dia. So kalau kita rasa kita boleh berjaya sendiri, tak ada masalah. Tak ada orang boleh menghalang dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya kita kena ada, at least ada sumber rujukan lah kan. Ada orang yang kita boleh rujuk, ada orang yang kita boleh tanya betul ke tak betul, especially kalau kita baru je 1-2 bulan ataupun setahun dalam pasaran saham dan kita masih lagi dalam peringkat yang
mungkin loss masih lagi banyak daripada profit macam tu. Okay. Sebab dalam pasaran saham ni loss memang perkara biasa. Tak ada seorang pun yang tak pernah loss dalam pasaran saham. Okay. Kalau dia cakap dia tak pernah loss, sama ada dia tak pernah trade ataupun dia baru trade sekali dan dia win. Itu je lah. Sama ada macam tu lah. Okay. So saya ingat taklah, saya macam dah panjang sangat dah ni saya berceloteh ni. Adakah saya dah cover topik pada malam ini? Modal pelaburan, modal belajar, ilmu, masa dan tenaga. Okey. Okey dah, kita dah cover dah topik pada malam ni. So, saya buka kepada sekiranya lah ada soalan, tapi jangan tanya counter. So malam ni adalah bukan sesi untuk discuss counter. Nanti insya-Allah kalau sempat besok malam, mungkin kalau ada masa besok malam kita buat sesi untuk counter discussion. Kalau ada masa nanti kita akan discuss lah counter-counter yang berpotensi ke apa ke. Okay. Okay, ahli-ahli group ada soalan tak? Apa ni? Tak ada. Okay. Tak ada soalan. Audiobook. Tadilah yang audiobook tadi. So rakan-rakan dekat Facebook ada soalan kalau nak tanya. Saya ingat mungkin kita dah hampir 10.30. Mungkin saya ingat saya dah share apa yang saya nak share malam ni. Satu je lah saya punya pesanan. Kalau sekiranya tuan-puan baru sahaja bertapak dalam pasaran saham, contoh macam 1-2 bulan ataupun setahun tu consider baru kan. Jangan give up. Okay, jangan give up. Kerana daripada loss kita akan belajar lebih banyak daripada kita win sebenarnya. Bila kita loss, kita akan berfikir kenapa kita loss. Dari situ baru kita akan mencari jawapan dia. Kenapa kita loss? And then kena sentiasa bertanya, kenapa kita loss? Kalau kita masuk kat sini, kenapa kita loss? Sedangkan kita dah kaji dah counter ni tapi masih lagi ada loss. Macam itulah contoh kan. So pengalaman akan mematangkan kita, dan untuk matang dalam pasaran saham ni saya boleh cakap yang betul-betul nak betul-betul matang at least 5 tahun sebenarnya kan. At least 5 tahun. Kalau 1-2 tahun tu masih lagi baru nak bertatih je orang cakap. Bagaimana nak dapat feeling holding power? Kena praktis lah sebenarnya. Okay? Holding power ni dia akan datang dengan praktis. Macam Warren Buffett. Warren Buffett first pengajaran yang dia dapat masa umur dia 11 tahun. Dia beli satu kaunter ni harga kalau saya tak silap $30 ke $40. Beberapa hari kemudian harga dah naik tinggi sampai $90 kalau saya tak silap. Dia pun jual. So tak lama kemudian harga naik mencecah $100. Saya tak ingat sangat kisah ni. Nanti saya kena rujuk balik. Tapi kisah dia lebih kurang macam tu lah. So dia dari situ dia decide stock market is not for a short term short term people. Dia cakap macam itulah dia cakap. And then ni antara benda yang kita kena ingat yang Warren Buffett pesan, stock market ni adalah satu alat untuk memindahkan duit daripada seorang yang sabar kepada seorang yang daripada seorang yang tak sabar kepada seorang yang sabar. Okay. So dalam grup pun saya selalu pesan ni sebenarnya. Dalam grup saya selalu pesan dekat ahli-ahli grup, dan sebenarnya saya bukanlah pesan dekat ahli grup sangat. Saya pesan kepada diri saya sendirilah. Dalam pasaran saham ni kita kena ingat yang ni. Sabar itu duit. Ingat je. Ingat benda ni. Sabar itu duit. Tak kisahlah sama ada sabar dari segi holding power ataupun kita sabar untuk belajar ataupun kita sabar dengan sepak terajang pasaran saham. Kadang masuk baru nak start trade, hari pertama dah loss dah. Itu kena sabarlah. Janganlah kena sepak sekali dengan pasaran saham terus kita dah give up. Itu maksudnya kita tak ada ketahanan diri kan. Orang cakap macam pondan pula kan. Macam tu. Tapi tak adalah macam tu kan. Okay. So saya ingat sebelum kita tangguhkan sesi untuk sesi akan datang, insyaAllah kalau saya cubalah, kalau tak ada apa-apa halangan, saya cuba buat hari Isnin malam jugalah. Kebetulan minggu ni kita cuti hari Merdeka kan, so hari Isnin semalam cuti, so saya pun ambil masa untuk berehat sekejap lah. Okay. So saya ingat saya dah share apa yang saya nak share pada malam ni. So kena ingat dalam pasaran saham ni sabar itu duit. Okay, barulah kita akan berjaya. So kalau saya ada salah silap, saya minta maaf awal-awal. Minta maaf ada salah silap dan terkasar bahasa.
Sekiranya ada soalan, apa-apa soalan yang umum, kalau nak soal spesifik, better masuk group lah. Okay? Better masuk saya punya group. InsyaAllah dalam group memang kita discuss very detail. Dalam group kita discuss very detail. Tapi untuk soalan yang umum, tuan-puan boleh tanya saya dekat public group Telegram. Kalau siapa-siapa yang belum ada dalam public group Telegram ni, saya terus bagi link je dekat sini, dekat bahagian komen ni. Nanti tuan-puan boleh join lah. Doktor boleh terangkan senario di mana seseorang traders tu dalam kerugian. Apa jadi pada modal dalam akaun CDS? Contohnya kalau kerugian itu melebihi jumlah modal. Okey. Dalam pasaran saham ni dia tak ada istilah MC pula. Dia tak ada istilah negatif, dia tak ada. Paling teruk kita boleh rugi adalah 100% lah. Paling teruk kita boleh rugi. Okey? Tu kerugian yang paling teruk lah tu, kita boleh rugi 100%. Maksudnya katakan kita ada modal 1,000, paling teruk kita boleh rugi adalah 1,000. Dia tak akan pergi bawah daripada tu. So jangan risau. Kecuali kecuali sekiranya tuan-puan guna margin. Ini bahaya. Kalau tuan-puan guna margin ataupun guna limit ataupun loan daripada broker, kita kena bayar margin tu, dan kita kena cover kerugian kita sendiri. So itu yang jadi double tu. Kalau sekiranya kita hanya gunakan cash, duit modal cash yang kita ada, kalau kita rugi 100%, kita akan rugi modal kita je lah 100%. Dia tak akan pergi sampai negatif. Dia tak akan pergi sampai negatif. Okey? Macam tu lah. Dia tak akan melebihi modal. Kalau 1,000 lah yang akan burn kalau kita cut loss lah. Kalau kita tak cut loss, dia bagi peluang untuk harga naik balik, insyaAllah kita akan most probably akan dapat balik modal kita. Cuma masa je lah yang akan menentukan. Okay. So jemput join saya punya group public Telegram kalau siapa-siapa yang belum join. Saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Semoga perkongsian pada kali ini berguna dan bermanfaat untuk tuan-puan. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan lagi? Tak apalah. Nanti tanya dalam grup Nanti tanya dalam grup Telegram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.